Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program khas menuju PRU ke-13 dan hari ini anda bersama saya Malina Manaf. Tumpuan kami malam ini ialah kawasan di sekitar negeri Johor, iaitu di selatan tanah air. Johor Darul Takzim ada 26 kerusi parlimen dan pada pilihan raya umum yang lalu, Barisan Nasional atau BN menang hampir semua kerusi parlimen dan meninggalkan hanya satu kerusi kepada DAP. Sementara di Dewan Undangan Negeri Dun Johor, BN menang 50 daripada 56 kerusi dipertandingkan. PAS menang 2 kerusi, manakala baki 4 kerusi Dun disandang DAP. Dan untuk kita mula selanjut tentang persediaan Barisan Nasional berdepan PRU ke-13, ada di sini ialah wartawan kami Haris Haji Hakim yang beberapa kali turun ke Johor untuk membuat penyiasatan, risikan dan juga tinjauan tentang terutama sekali isu-isu semasa yang mungkin mempengaruhi undi rakyat Johor. Mungkin penilaian Haris mungkin boleh kongsi bersama kami di sini. Ya, terima kasih Malina. Jika dilihat ya dari segi pembangunan, Johor merupakan sebuah negeri yang banyak menerima kemasukan pelabur asing terutamanya dengan pembukaan wilayah Iskandar. Limpahan kekayaan ini turut dirasai rakyat dengan lebih 50,000 peluang pekerjaan diwujudkan. Ia sekaligus telah pun berjaya melonjakkan ekonomi tempatan serta meningkatkan kuasa beli rakyat. Dan namun pada masa sama ya, kerajaan perlu mengimbangi antara kehendak ekonomi dan juga keperluan rakyat, termasuk menyediakan kemudahan perumahan yang merupakan infrastruktur sokongan kepada pembangunan ekonomi. Dan dengan pengumuman Perdana Menteri pada Februari lalu mengenai pewujudan projek perumahan rakyat Satu Malaysia, rakyat Johor sangat menyambut baik saranan itu, di mana mereka menyifatkan sebagai langkah wajar dan tepat ketika menilai hartanah semakin meningkat sehingga kurang mampu dimiliki golongan berpendapatan rendah dan juga sederhana. Mereka berpendapat projek rumah mampu milik akan menyelesaikan masalah sebahagian penduduk untuk memiliki rumah sendiri. Di Johor sebab kebanyakannya berpendapatan sederhana. Macam harga rumah tu bagi akak macam mana kat Johor ni? Kat Johor tinggi. Terlalu tinggi untuk yang berpendapatan sederhana. Yang mananya minimum pendapatan sebulan mesti nak ada lebih daripada 6,000 untuk satu isi rumah. Yang boleh beli rumah yang harga Johor ni? Betul. Kalau tak ada rumah pemilik, maknanya orang-orang menyewa. Memang patutlah sebab yang dekat Johor ni memang dia punya harga rumah terlalu tinggi. Jadi kita macam untuk kat Johor ni pendapatan kita ni pun rendah kan. Jadi kalau macam harga kat rumah ni lebih daripada semua dekat kawasan Badas semua 300 lebih ke atas kan. Jadi memang sesuai lah untuk macam rakyat kat sini ni. Tak mampu lah sebab pendapatan kita pun harga pun dalam sebulan tu dalam 1,000 lebih kan. Jadi untuk beli harga rumah yang macam tu memang tak mampu lah. Jujur saya katakan saya boleh beli rumah, cuma bila beli rumah, kita punya komitmen hanya pada rumah dan kita tak boleh nak spend untuk yang lain lah. Kita terikat dekat situ pula. Kan? Zaman sekarang nak ada kereta, nak ada rumah. Untuk rumah harga 300,000, saya rasa saya kira-kira itu hari mungkin sebulan dalam 1,500 kita perlu spend. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai, Datuk Nur Jazlan Tan Sri Muhammad menjelaskan kenaikan nilai hartanah didorong oleh kemasukan pelaburan yang semakin rancak. Itulah dia keluhan yang dikeluarkan oleh ramai orang muda di kawasan Pulai dan juga di daerah Johor Bahru ni. Dia kata harga rumah dah meningkat melebihi daripada kemampuan mereka. Jadi prima ditubuhkan untuk tujuan membina rumah yang mereka mampu untuk nak miliki. Secara purata, harga rumah di Johor Bahru mencecah RM180,000 sehingga RM200,000 seunit bagi rumah teres jenis tingkat. Manakala rumah teres 2 tingkat mencecah sehingga RM500,000 seunit. Pada 12 Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan 25,500 unit rumah mampu milik akan dibangunkan menerusi projek perumahan rakyat Satu Malaysia Prima di kawasan Iskandar, Malaysia dalam tempoh 3 tahun. Maka rakyat Johor akan berpeluang untuk memiliki kediaman sendiri apabila sejumlah 25,500 unit kediaman mampu milik
siap dibina oleh Prima dengan pemaju-pemaju dari sektor swasta dalam masa lebih kurang 3 tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah hasrat kita. Kita bermula dengan 201 unit pada hari ini. Ini permulaan kepada 25,500 unit yang kita akan laksanakan, kerana kerajaan yang ada hari ini sudah pun terkenal dengan imej janji ditepati. Terima kasih. Jelas Najib, projek berkenaan membuktikan kerajaan komited memenuhi keperluan rakyat untuk menduduki rumah yang selesa dan berkualiti. Rumah mampu milik akan dijual dengan harga permulaan RM199,000 seunit berbanding harga pasaran RM250,000. 15,500 unit rumah akan dibina di Pletong, Peling dan Pasir Gudang, manakala baki 10,000 unit lagi akan dibina di Tampoi. Pengumuman tersebut dibuat ketika Perdana Menteri menghadiri majlis cabutan undi projek perumahan Nusantara di Kulai Jaya. Untuk membuat cabutan yang pertama, projek perumahan untuk rakyat Selatan. Dan demikian tadi luahan rasa penduduk sekitar Johor berkenaan dengan rumah mampu milik dan juga penjelasan oleh Perdana Menteri tentang skim perumahan Prima. Dan untuk mengulas tentang isu perumahan di Johor, bersama kita di talian ialah panel penyelidik UM-SEDEL, Encik Amir Saifuddin Ghazali. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam. Bagaimana, sejauh mana isu perumahan jadi faktor penentu ketika berhubung dengan pemberian undi di Johor nanti? Kami baru saja menjalankan kajian lapangan di Johor minggu lepas. Ternyata isu rumah itu sendiri menjadi keutamaan mereka. Selain daripada itu juga, mereka juga walaupun rumah itu dikatakan boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka, mereka juga bimbang berkaitan dengan isu pemilikan tanah itu sendiri. Bila tanah itu diambil, dimajukan, rumah-rumah telah dibina dan ada setengah kawasan-kawasan tertentu, rumah itu dijual dengan harga yang agak tinggi. Jadi bila agak tinggi, itu tidak mampu dimiliki oleh warga-warga tempatan. Jadi mereka juga runsing berkaitan dengan perkara ini apabila perkara ini harta tanah tadi, rumah tadi telah dibeli oleh warga-warga asing. Jadi mereka melihat perkara ini satu isu yang agak merungsingkan mereka. Jadi kalau perkara ini tidak ditangani dengan betul, kemungkinan dia juga menjadi satu isu yang menyebabkan sokongan itu lari daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Amir, dalam masa yang singkat, mungkin Amir boleh jelaskan apa lagi isu lain yang mampu mempengaruhi keputusan pilihan raya di Johor selain isu perumahan dan juga isu pemilikan tanah ini? Selain daripada isu tempatan, mereka juga concern tentang isu yang berkaitan dengan kerajaan. Mereka mahu satu kerajaan yang begitu kuat, begitu kukuh, kerajaan yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Jadi mana-mana pihak, sama ada pihak kerajaan, Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat, sekiranya mereka nak mencapai kemenangan di Johor, mereka mesti menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka sebuah kerajaan yang berwibawa, kerajaan yang dapat melaksanakan pembangunan, yang dapat menjalankan pemerintahan yang baik. Jadi yang apa yang pentinglah kerajaan yang kuat dan bagaimana kerajaan itu dapat mengelakkan daripada menunjukkan dia tidak begitu kukuh. Baik. Terima kasih Amir. Demikian tadi panel penyelidik UM-SEDEL Amir Saifuddin Ghazali bercerita tentang memahami keperluan pengundi di Johor. Ayub sendiri boleh cerita tentang jentera BN Johor, bagaimana memulakan gerak kerja, sudah tahu apakah intipati-intipati yang dikendaki oleh pengundi, bagaimanakah proses itu jalan? Ya, Marilena, jentera BN Johor juga kalau kita lihat sudah lama sebenarnya memulakan kerja kerja bagi mengekalkan sokongan dan juga yang penting lagi mendapatkan sokongan, terutama sekali di kalangan pengundi-pengundi baru yang terdiri daripada golongan-golongan muda. Secara puratanya, peratusan pengundi baru pada PRU 13 nanti, terutamanya di negeri Johor, meningkat sebanyak 20%. Dan jika kita lihat dari segi angkanya, jumlah 20% pengundi baru itu mengatasi jumlah majoriti kebanyakan kerusi di Johor dalam PRU 12. Mengekalkan sokongan. Rigi ni maknanya apa? Menambah sokongan.
Kedua-dua pendekatan ini berbeza. Mengekalkan sokongan memerlukan pengisian yang berbeza dengan menambah sokongan. Fasa pertama dulu kita nak kekalkan dulu sokongan parti. Maknanya kita akan jumpa dan gerakkan setiap ahli parti kita dan juga setiap petugas kita supaya mereka tak merajuk, supaya mereka tak kecewa dan akhirnya mereka bersemangat dan dapat kita kekalkan sokongan di kalangan kelompok ini. Apabila ini sudah mantap, kita ada yang kedua, regain. Regain ini bila kita sudah mantap, kita berdepan pula dengan pengundi yang bukan di kalangan penyokong-penyokong parti. Maknanya orang di atas pagar yang dapat juga didekati oleh pembangkang, apatah lagi golongan baru. Dan sudah tentu untuk regain, menarik minat dan meyakinkan mereka bahawa Barisan Nasional adalah parti yang paling layak untuk disokong, kita kena ada pendekatan-pendekatan yang berbeza pula. Contoh kalau mereka ini golongan ekonomi, kita kena cerita tentang ekonomi negara berfakta. Kalau mereka ini golongan orang yang berpelajaran, kita kena kemukakan fakta. Kalau mereka ini hanya di kalangan yang minat tentang acara-acara sukan, kita dekati mereka dengan acara sukan. Ini yang saya maksudkan, kita tidak boleh lagi bergerak secara rambang tetapi melihat kepada latar belakang kumpulan sasar kita ini. Dan demikian tadi sedikit tinjauan kami di Johor. Dari selatan tanah air, kita beralih ke negeri di pantai timur iaitu di Kelantan. Dan fokus minggu ini kepada kawasan parlimen yang mampu ditawan kembali oleh Barisan Nasional iaitu di Parlimen Ketereh yang kini disandang Wakil Rakyat Parti Keadilan Rakyat iaitu Abdul Aziz Abdul Kadir. Kita ikuti sedikit laporan yang disediakan oleh wartawan kami di Kelantan. Pada pilihan raya umum 2008, Abdul Aziz menang kerusi Parlimen Ketereh dengan majoriti 400 undi. Beliau menewaskan Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa. Kawasan ini mempunyai 3 Dewan Undangan Negeri iaitu Dun Melor, Dun Kadok dan Dun Kok Lanas. Kok Lanas adalah satu-satunya Dun yang diwakili BN iaitu Datuk Mat Alwi Cik Ahmad yang juga Ketua Pembangkang Dun Kelantan. Bagi sebahagian daripada 61,203 pengundi di parlimen ini, mereka akui tiada sebarang perubahan besar yang berlaku sepanjang 5 tahun di bawah PKR. Yang kita tengok paling tak baiknya adalah dengan mengadakan parking di sekitar Kedatai tu. Dahlah dia pekan Kedatai ni satu infrastruktur dia tak molek, tapi bila ada pula parking gitu menyebabkan orang tak boleh masuk. Pasal dia pun hampir Kota Baru. Selain janji yang tidak ditepati, beberapa masalah lain turut membelenggu pengundi Parlimen Ketereh. Malah mereka menyifatkan pembangunan di Dun Kok Lanas yang ditadbir BN jauh lebih pesat. Ini termasuk pembinaan pelbagai infrastruktur untuk kemudahan penduduk. Hak yang paling rakyat naknya, hak duk dagang lanya ialah perumahan lah. Rumah rakyat. Jadi kalau BN menang, mungkin beribu-ribu dah rumah ni BN buat. Tapi setakat kalah lah ni, hak tapak kita beli dah kadok pun pas tak boleh buat. Kalau kita menang, insyaAllah kita akan... Dan di talian untuk mengulas lanjut tentang kawasan di Kelantan ialah Muhammad Muhammad, wartawan kami di Kelantan. Abang Fandi? Ya, terima kasih. Abang Fandi, silakan. Ya. Okey, so ini kita selalu mendengar bahawa rakyat Kelantan tidak pentingkan pembangunan. Sebenarnya persepsi tersebut tidak tepat. Kalau kita lihat rakyat Kelantan tidak menafikan pembangunan kerana dengan adanya pembangunan secara tak langsung ianya membuka peluang perniagaan dan pekerjaan. Baik. Selain itu, pembangunan juga membawa kemudahan kepada rakyat. Mengambil contoh ini, pembukaan jambatan Sultan Yahya Petra kedua baru-baru ini telah memudahkan lebih 1,000 pengguna yang menggunakan laluan tersebut. Ianya dapat mengatasi masalah kesesakan lalu lintas setiap pagi di jabatan lama iaitu Jambatan Sultan Yahya Petra. Seperti juga laluan bertingkat di daerah Pasir Hor. Ianya juga membantu mengurangkan kesesakan kepada pengguna yang menggunakan jalan Kubang Keria Pasir Hor. Ini bukti jelas bahawa rakyat Kelantan tidak menafikan pembangunan. Pembukaan Universiti Malaysia Kelantan UMK dan pembinaan kampus UiTM Cawangan Kota Baru contohnya telah mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak muda serta memberi ruang buat rakyat Kelantan berniaga. Jadi pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Najib yang bersetuju membina 7 projek besar di Kelantan disambut baik. Okey. Baik. Jadi 7 projek. Baik, terima kasih Abang Fandi. Kita kesuntukan masa. Mungkin ada peluang lain kita akan bercakap lebih lanjut. Dan dengan itu sekian dahulu program khas menuju PRU 13. Teruskan bersama kami di Astra Awani Berita Snap Mensi. Assalamualaikum dan salam hormat.